Ya, sudah pasti kalau kita menjalankan bekerja dari rumah, postur badan yang betul untuk kita berada di hadapan laptop ataupun peranti komputer kita untuk memastikan agar postur itu tidak memberikan kita kata kesan kepada tubuh badan untuk jangka masa yang lama, postur duduk dan juga postur anda dalam menjalankan bekerja dari rumah. Jadi hari ini di Siaran Saat Pagi Malaysia kita ada satu topik menarik yang ingin dikupaskan, bagaimana sebenarnya dengan bekerja dari rumah boleh memberikan satu kesan yang tidak baik untuk postur badan anda, terutamanya bagi sakit belakang dan juga leher. Kita mungkin nampak perkara ini mudah ataupun remeh, tapi dalam jangka masa yang panjang ianya akan memberi kesan yang tidak baik untuk badan anda. Jadi untuk kita mengupas dengan lebih banyak berkenaan dengan topik ini, kami bawakan menerusi panggilan Skype iaitu Dr. Muhammad Fahmi Zakaria selaku pakar anestesiologi UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Waalaikumsalam. Baik, Ismail dan Syuhaida, apa khabar? Ya, khabar baik, alhamdulillah sihat. Terima kasih doktor bersama dengan kami. Seperti yang kita mulakan dengan mukadimah itu, sudah pasti kita nak melihat tentang waktu duduk yang lama mungkin di hadapan peranti komputer ataupun di atas meja belajar. Ini memungkinkan kita untuk mendapat kesan jangka masa panjang khususnya kepada postur dan juga tubuh badan manusia. Jadi dalam perihal ini, apabila kita menyatakan tentang sakit belakang dan leher akibat terlalu lama berada di hadapan peranti komputer, apakah antara penjelasan yang boleh digambarkan oleh doktor tentang keadaan ini yang mungkin akan berlaku kepada setengah orang? Okey, pertamanya terima kasih kerana menjemput saya dalam sesi perbincangan hari ini. Okey, bila kita cakap pasal kerja dari rumah ni atau work from home, saya rasa daripada setahun lepas lah, di seluruh dunia ni mungkin berjuta ataupun berbilion orang yang terpaksa bekerja dari rumah kerana wabak COVID-19 ni, betul kan? Okey, so sejak daripada itu juga kita tengok makin ramai orang yang mula mengadu sakit belakang dan juga sakit leher. Okey, apa sebab dia? Okey, kita tengok dari segi prinsip asas lah, prinsip asas biomekanik yang menyebabkan sakit. Prinsip tu ialah beban dan juga atau load dan juga capacity. Beban yang semakin bertambah kepada struktur badan dan tambah juga kepada kapasiti kita yang makin kurang untuk menampung beban itu. Itu prinsip asas dia. Okey, bila kita cakap tentang faktor-faktor dia, kita cakap berkenaan dua ni lah. Okey, apakah faktor yang menyebabkan beban kepada struktur badan itu bertambah? Okey, pertamanya yang paling penting ialah ergonomik ketika bekerja. Work ergonomics. Sekarang kalau kita bekerja di pejabat kan, selalunya kita ada kursi yang sedap macam ni, yang selesa, yang sesuai dengan yang ergonomik. Kita ada meja yang sesuai, komputer yang ada monitor yang sesuai. Bila di rumah pula kita kena bekerja, kadang-kadang kerja kat atas sofa lah, kerja di atas katil lah, duduk atas meja kopi. So itu semua menyebabkan postur badan yang tidak betul. Postur badan yang tidak betul yang menyebabkan beban kepada struktur belakang tu bertambah. Kalau saya nak cuba tunjuklah kepada macam ni lah contoh model ni, nampak tak? Model kan, kita tengok struktur tulang belakang ni, kita ada curve. Kita ada natural curve di belakang ni. Kita ada cervical scoliosis, thoracic kyphosis dan scoliosis lordosis dan juga lumbar lordosis. Kita ada curve yang natural ini. Bila kita duduk dengan tidak betul, bila gunakan peralatan perabot rumah yang tidak betul, benda ni curve ni dia akan hilang. Bila curve ni akan hilang, dia menyebabkan bebanan kepada struktur tu bertambah dan boleh menyebabkan kesakitan. Contoh, baik saya tunjuk satu lagi contoh. Kalau kita duduk kan, kita boleh pegang. Cuba saya suruh saya minta penonton di rumah ke untuk rasa otot dekat belakang ni. Rasa otot di leher ni kan. Kalau kita pandang ke depan, kita duduk secara neutral, pandang duduk tegak, pandang ke hadapan, kita rasa otot ni keras ke lembut. Selalunya lembut kan? Agak lembut. Kalau keras tu tak normal lah. Cuba kalau kita duduk macam membungkuk, tengok handphone kan, selalu main handphone duduk bungkuk macam tu kan. Cuba sekarang kita rasa otot kat belakang tu keras ke lembut? Keras lah. Selalu dia akan keras kan? Sebab apa? Sebab struktur badan ni perlu bekerja dengan lebih. Sebab bebanan dia makin bertambah, dia kena bekerja lebih kuat untuk menampung beban tu. So itu menyebabkan boleh datangkan kesakitan.
Okey, itu faktor yang pertama lah. Yang kedua, bila kita work from home ni, selalunya kita duduk di posisi yang statik tu untuk masa yang lama. Kalau kita bekerja di pejabat lah contohnya kan, kita pergi ke pejabat, kita naik kereta, kita berjalan ke pejabat, lepas tu bila pejabat kita berjalan ke sana kemari, jumpa orang semua kan, banyak pergerakan. Bila kita duduk work from home ni, kita banyak bangun pagi, mandi, lepas tu siap duduk saja kan, duduk dekat meja buat kerja kita tu. So kurang duduk bila posisi yang statik pada masa yang lama ni menyebabkan bebanan pada struktur ni pun bertambah lah. Selalunya bila kita bergerak, kita punya loading tu, beban tu akan distribute kepada kebanyakan banyak struktur. Tapi bila kita duduk pada masa yang lama, benda tu akan tertumpu pada struktur-struktur tertentu saja yang menyebabkan bebanan tu bertambah. Okey, faktor ketiga itu untuk faktor beban lah. Keduanya faktor kapasiti badan kita. Apa menyebabkan kapasiti badan kita berkurang untuk menampung beban tu? Okey, pertamanya bila kita work from home ni, kita selalunya kita tak boleh keluar rumah, kita banyak kurang bersenam. Bila kurang bersenam, otot di badan kita tu menjadi makin lemah lah. Bila makin lemah, dia menyebabkan kapasiti badan untuk menampung beban tu lebih kurang. Okey, keduanya bila kita bekerja ni mungkin stres yang berlebihan dan tidur yang tidak mencukupi. Bila saya banyak dengar daripada pesakit dan juga kawan-kawan kan, bila bekerja work from home ni, dia punya waktu bekerja dia jadi tak menentu. Kadang-kadang malam-malam pun bos telefon suruh buat kerja, kena masuk online, kena buat semua kan. So banyak dia stres. Saya dengar banyak kawan-kawan saya stres kerja work from home ni. So bila stres makan yang tidak berkhasiat, tidur kurang mencukupi, ini semua mengurangkan kita punya daya tahan badan dan juga inilah kapasiti kita lah. Kalau doktor terangkan tadi berkenaan beban apabila seseorang individu itu bekerja dari rumah, beban diletakkan terhadap muscle-nya, terhadap tulang belakang dan sebagainya. Bagaimana untuk individu yang obesiti? Adakah bila kita berceritakan obesiti, mereka mempunyai beban yang lebih sikit jika dibandingkan dengan individu yang normal yang tidak mengalami masalah obesiti. Jadi bagaimana sebenarnya mereka yang mengalami masalah obesiti ini boleh memberikan tekanan yang lebih terhadap bebanan yang tubuh badan mereka perlu hadapi sekiranya mereka bekerja di rumah? Betul, soalan yang bagus. Bila kita ni obesiti ni merupakan salah satu faktor jugalah yang menyumbang kepada sakit badan belakang dan juga sakit leher ni. Sebabnya bila berat badan tu bertambah, of course struktur tulang belakang ni perlu menampung berat yang lebih. So bila dah lah kita punya berat badan berlebihan, lepas tu work from home pula, duduk di posisi yang tak betul, posisi yang tak betul tu menambah lagi beban. So itu faktor yang boleh menyumbang lah lebih kepada kesakitan tu. Cadangan daripada doktor bagaimana untuk kalau mereka tidak mempunyai masalah obes, boleh bangun pergi bersenam dan sebagainya, mungkin mudah untuk mereka. Tapi untuk orang yang mempunyai masalah obesiti ni ada kekangan dan juga masalah yang perlu mereka hadapi. Jadi mungkin cadangan penyelesaian untuk mereka kurangkan bebanan terhadap sistem tubuh badan mereka seperti tulang belakang dan leher dan sebagainya. Okey, sebenarnya dia cara cadangan tu prinsip dia sama ada orang tu obes ke tak obes ke. Dia punya cara mengatasi sakit belakang dan leher tu sama. Cuma beza dia kepada orang yang obes ni mungkin kena buat lebih sikit. Dan yang paling penting kena kurangkan berat badan lah. Kurang berat badan tu yang paling penting untuk orang yang obes. Itu tambah satu cadangan tu. Okey, berkenaan cadangan yang general, boleh saya kongsi sekarang? Sila. Ya. Okey. Apakah cara-cara untuk kita mengatasi sakit belakang dan sakit leher ni? Okay, pertama sekali faktor ergonomik itulah yang saya cakap tu, yang macam mana kita nak mengurangkan beban kepada badan kita. Okey, selalunya kalau ada duit lebih, bolehlah nak melabur kepada kerusi yang sedap, yang ada lambar support, ataupun meja yang boleh orang panggil yang boleh adjust ketinggian dia. Itu kalau ada duit lah kan boleh. Tapi tak semestinya perlu ada duit. Kita boleh guna cara yang murah atau yang yang mudah lah untuk kita optimalkan ergonomi kerja kita. Okey, kalau kita tak ada kursi yang ada lembar support macam ni kan. Okey, mungkin kita boleh gunakan kursi makan, meja makan. Apa kita boleh buat? Kita boleh letak bantal kecil
ataupun tuala yang digulung tu untuk letak di belakang untuk support. Untuk support kita lah, sebab kita ada curve kat belakang ni kan. Kita ada curve kat belakang ni, kita perlu support bahagian curve ni. So kita, kalau kita tak ada kerusi lambar support, kita letak bantal atau bantal kecil ataupun tuala. Okey, itu yang pertama lah. Okey, kedua, dari segi kerusi ni, ketinggian ni pun memainkan peranan penting. Ya. Jangan terlampau tinggi, jangan terlalu rendah. So sebaik-baiknya kita ada angle itulah kita punya shape ni, pinggul ni dengan lutut ni lebih kurang 90 degree. So maknanya duduk 90 degree, tak ada terlampau tinggi, tak ada terlalu rendah. Itu yang kedua lah dari segi ketinggian kerusi. Okey, cakap berkenaan meja pula, ketinggian meja yang sesuai. Kalau boleh cari meja yang adjust bahu kita ni dengan siku lebih kurang 90 degree, yang tak ada stres. So kalau dah meja tu terlalu tinggi, mungkin kita naikkan kerusi sikit, atau kerja terlalu rendah, mungkin kita letak benda untuk untuk naikkan ketinggian kita punya workspace tu. Okey, berkenaan pada komputer pula, kita sekarang ni banyak kerja menggunakan komputer kan. Sekarang ni pun dekat rumah banyak pakai laptop lah, betul tak? Jarang pakai PC sekarang ni. Betul. Kecuali di pejabat lah. Okey, laptop ni satu masalah dia ialah bila laptop ni skrin dia rendah. Betul tak? Skrin rendah. Bila skrin rendah, kita terpaksa menunduk tengok skrin tu. Lepas tu yang mendatangkan sakit ke belakang tu, sebab beban tu bertambah banyak. Menunduk, membungkuk macam tu kan. Okey. So apakah cara mengatasinya ialah kita cuba untuk meninggikan laptop tu supaya monitor dia tu sama level dengan mata kita. Supaya kita tengok ke depan, bukan tengok ke bawah, kita tengok ke depan. So mata monitor tu depan situlah. Macam ni kita nak buat. Kalau boleh guna, kalau ada duit, kita beli meja yang adjustable tu kan. Kalau tak ada duit, kita letaklah kotak ke, kotak serial pun boleh kalau kat rumah kan, buku ke untuk tinggikan monitor tu. Bila monitor tu dah tinggi, satu problem lain pula, susah nak taik. Sebab ialah kita kena tinggi situ kan, monitor laptop macam tu kan. So apa kita boleh buat ialah kita belilah external keyboard dan juga mouse. Ini untuk orang yang banyak bekerja menggunakan komputer lah. Ini kalau banyak sangat sentiasa berada di komputer, kita boleh guna. Invest in external keyboard dan juga mouse. Dan juga tinggikan monitor laptop kita. Itu yang penting. Okey. Doktor, sudah pasti di bahagian tengkuk ataupun di bahagian vertebrata ataupun di tulang belakang manusia itu adalah satu bahagian yang penting untuk memastikan bukan sahaja kepada postur badan, tetapi juga ia akan melibatkan kepada beberapa bahagian saraf dalam tubuh badan manusia. Jadi pemahaman tentang kepentingan menjaga bahagian-bahagian di bahagian tengkuk dan juga tulang belakang ini adalah penting, bukan sahaja untuk postur tetapi juga untuk kesihatan tubuh badan dan juga anggota muscle tubuh badan yang lain juga. Betul. Betul. Bukan saja kepada struktur tulang belakang ni, sebab kita perlu tahu belakang ni bukan saja tulang saja dan juga spinal cord ni, kita ada banyak struktur lain seperti ligament atau muscle-muscle ni. Bila kita tak menjaga postur yang betul, itu menyebabkan yang beban tu bukan saja kepada tulang, dia akan menjadi beban kepada muscle juga, menyebabkan muscle strain. Bila duduk postur yang salah pada waktu yang lama, so muscle tu pun akan adapt. So muscle tu akan menjadi imbalance, setengah muscle terlebih panjang, setengah muscle terlebih pendek. So menyebabkan boleh mendapat kecederaan atau sakit yang jangka lama lah, sebab postur tu jadi dah tak betul. So itu penting, kita perlu sentiasa beringat dengan apakah postur yang betul dan juga postur yang neutral yang dapat mengurangkan beban kepada badan kita. Itu pentinglah. Okey, satu perkongsian yang baik dan juga konklusif. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Fahmi yang juga merupakan pakar anestesiologis bagi UiTM Private Specialist Center UPSC kerana berkongsikan perkongsian tentang menjaga tengkuk dan juga tulang belakang sepanjang kita bekerja dari rumah. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor bersama kami hari ini. Okey, baik. Itu dia sikit sebanyak kita kupas berkenaan dengan topik sakit belakang dan leher akibat work from home.